Pada awal kemurungan dan kebimbangan didapati menurut seorang murid perempuan. Kejadian dipercayai berlaku pada Khamis lalu. Perkembangan sosial emosi merujuk kepada keupayaan murid mengurus emosi, membina hubungan sosial dan persekitaran. Punca utama konflik yang serius seperti bullying, masalah mental di sekolah sehingga bawa ke rumah. Ia menjadi tumpuan utama pada masa kini. Apabila seorang murid dibuli, dia sering memilih untuk duduk bersendirian. Dia menjadi pendiam dan menjauhkan diri daripada rakan-rakan. Kata-kata kasar yang diterima membuatkan dia rasa tidak dihargai. Isu sosio-emosi yang semakin ketara dalam bilik darjah kini didapati mengganggu tumpuan pelajar semasa proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Keadaan ini bukan sahaja menjejaskan pencapaian akademik, malah turut memberi kesan terhadap perkembangan emosi pelajar. Selain itu, segelintir pelajar yang melakukan tindakan yang mengundang kemarahan guru, antaranya tidak menyiapkan tugasan, bercakap tanpa izin serta mengganggu rakan sekelas. Perkara ini secara langsung menjejaskan suasana pembelajaran yang sepatutnya kondusif dan berkesan. Lebih membimbangkan, masih terdapat pelajar yang lemah dalam kemahiran berkomunikasi dan bersosial, menyebabkan mereka kurang melibatkan diri dalam aktiviti kelas. Pelajar yang mempunyai kemahiran komunikasi dan sosial yang lemah ini didapati lebih cenderung untuk berdiam diri semasa sesi pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Perasaan malu untuk bertanya dan ketakutan melakukan kesilapan menyebabkan pelajar tidak berani menyuarakan pendapat atau meminta penjelasan daripada guru. Keadaan ini secara tidak langsung memberi kesan kepada tahap keyakinan diri pelajar serta menjejaskan penglibatan aktif pelajar dalam bilik darjah. Isu sosio-emosi ini adalah serius kerana masih terdapat pelajar yang menunjukkan sikap sambil lewa dan lebih cenderung untuk bermain-main semasa proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Isu sosial emosi dalam kalangan pelajar di sekolah rendah semakin mendapat perhatian kerana ia memberi kesan langsung kepada perkembangan emosi, sosial dan akademik mereka. Punca-punca utama sosial emosi adalah daripada keluarga atau persekitar rumah. Contohnya adalah daripada perceraian atau perpisahan ibu bapa yang menyebabkan gangguan emosi dan rasa tidak selamat. Faktor individu dan ciri diri adalah salah satu punca utama, iaitu isu fizikal seperti obesiti yang menyebabkan rasa terpinggir dan kurang keyakinan diri. Selain itu, masalah perhubungan sosial dan rakan sebaya adalah punca utama juga, iaitu pengaruh rakan sebaya yang negatif boleh mencetuskan masalah disiplin. Murid yang suka bergaul berisiko berasa terasing dan mengalami tekanan emosi. Mangsa buli sering menghadapi tekanan, rasa rendah diri dan masalah keyakinan diri. Gangguan tingkah laku dan emosi juga adalah salah satu punca yang utama, iaitu kegagalan mengurus emosi menyebabkan tingkah laku lebih agresif dan mudah marah. Oleh itu, faktor guru dan sekolah juga memainkan peranan yang penting. Tahap kepekaan guru terhadap isu sosial emosi berbeza mengikut latar belakang dan pengalaman. Kekurangan intervensi sokongan di sekolah juga menyebabkan masalah sosial emosi berlarutan.
kaedah menangani masalah sosial emosi murid ialah penglibatan guru sebagai pemerhati awal. Guru boleh diberi latihan asas kaunseling untuk membantu murid yang mengalami tekanan emosi. Persekitaran sekolah mesra emosi dapat mengurangkan stres dan kes buli. Pelaksanaan program anti-buli dan mentor-menti juga dapat membantu menyokong emosi murid. Bagi kes serius, kaedah kaunseling profesional dan sokongan psikologi amat diperlukan. Intervensi awal membantu kita untuk mengenal pasti emosi murid dengan lebih awal sebelum terjadinya pelbagai masalah yang serius. Peranan guru. Peranan guru amat penting melalui empati dan sokongan emosi yang dapat membina hubungan guru dan murid yang positif. Persekitaran sekolah yang selamat membuatkan murid rasa diterima sekaligus mengurangkan stres dan masalah buli di sekolah. Saluran emosi yang boleh dibuat oleh guru ialah muzik, persembahan seni dan sukan dan yang dapat membantu murid untuk mengekspresikan emosi secara positif tertentu seperti murid dibuli ataupun gangguan emosi di sekolah. Para murid memerlukan sokongan profesional seperti kaunseling sekolah untuk membantu dalam menstabilkan emosi. Kesimpulannya, pendekatan holistik dan sokongan yang berterusan penting untuk melahirkan murid yang seimbang dari segi emosi dan akademik. IDA 2021 menyatakan bahawa murid harus mempunyai keupayaan diri untuk berinteraksi secara sosial terhadap persekitaran dan bergaul bersama rakan. Malahan mempunyai keupayaan diri untuk mengawal emosi dan memiliki empati untuk bersaing secara sihat di sekolah. Bersama saya, Nurul Amara Rehan binti Arsyad akan melakukan sesi temubual terhadap seorang responden yang memiliki kad OKU iaitu dengan Specific Learning Disorder. Suka tak pergi sekolah? Tak suka. Sebab adik banyak di sekolah banyak pembuli dan mereka buli tarik tudung, siram ayak. Lepas tu mereka suruh kita pergi beli makanan guna duit kita sendiri. Dekat sekolah ada tak kawan rapat yang adik boleh percaya